Kata pengantar, bersedia untuk dikejutkan. Selamat datang ke keajaiban Al-Quran Penerokaan Mendalam. Buku ini bukan sekadar risalah akademik, ia adalah jemputan untuk memulakan perjalanan penemuan, refleksi dan kekaguman. Bersedia untuk terkagum-kagum semasa kita menyelidiki keajaiban Al-Quran yang mendalam dan pelbagai rupa. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih 1400 tahun yang lalu kekal sebagai mukjizat abadi yang terus memikat ulama dan orang beriman. Kemustahilannya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian hanyalah beberapa aspek sifatnya yang ajaib. Buku ini bertujuan untuk membentangkan aspek-aspek ini dengan cara yang berstruktur, menarik, dan merangsang pemikiran, menjadikan keajaiban Al-Quran boleh diakses oleh pembaca berbahasa Inggris. Mengapa buku ini? Dalam era di mana maklumat banyak tetapi kebijaksanaan terhad. Keajaiban Al-Quran berdiri sebagai mercusuar pencerahan. Buku ini direka untuk inspirasi kekaguman. Dengan meneroka pelbagai dimensi keajaiban Al-Quran, kami berhasrat untuk memberi inspirasi kepada rasa kagum dan tertanya-tanya tentang asal-usul ilahi dan mesej yang mendalam. Mendalami pemahaman. Melalui analisis terperinci dan pandangan ilmiah, kami berusaha untuk mendalami pemahaman Anda tentang kemustahilan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Galakkan refleksi. Dengan soalan dan aktiviti yang merangsang pemikiran, kami menggalakkan Anda untuk merenungkan keajaiban Al-Quran dan implikasinya terhadap iman dan kehidupan Anda. Memupuk penglibatan. Dengan melibatkan diri dengan kajian sejarah, analisis moden dan refleksi komuniti, kami memupuk penglibatan yang lebih mendalam dengan sifat ajaib Al-Quran. Apa yang boleh dijangkakan? Buku ini dibahagikan kepada beberapa bab, masing-masing memberi tumpuan kepada aspek mukjizat Al-Quran yang berbeza. Berikut ialah gambaran tentang perkara yang dijangkakan. Pengenalan kepada mukjizat Al-Quran. Kita mulakan dengan meneroka konsep mukjizat, cabaran khusus yang ditimbulkan oleh Al-Quran, dan syarat-syarat yang menjadikannya keajaiban. Kajian sejarah mukjizat Al-Quran. Kami menyelidiki karya-karya ulama terkemuka seperti Al-Baqilani, Al-Razi, Al-Zamakhsyari, dan Al-Jurjani yang telah menyumbang kepada pemahaman tentang kemustahilan Al-Quran. Aspek mukjizat Al-Quran. Kami mengkaji pelbagai aspek mukjizat Al-Quran termasuk kecemerlangan retorik, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian. Kajian moden mengenai mukjizat Al-Quran. Kami membincangkan analisis moden mukjizat Al-Quran, menonjolkan sumbangan ulama seperti Dr. Muhammad Abdullah Dras, Sayyid Qutb, dan Dr. Aisyah binti Al-Shati. Aplikasi dan refleksi praktikal. Kami meneroka bagaimana pengetahuan tentang mukjizat Al-Quran boleh digunakan dalam kehidupan seharian, meningkatkan iman, pemahaman, dan amalan seseorang. Soalan lazim dan penerokaan lanjut. Kami menjawab soalan lazim tentang mukjizat Al-Quran dan menyediakan sumber untuk penerokaan lanjut. Glosari dan rujukan. Kami menyediakan glosari istilah utama dan senarai rujukan yang komprehensif untuk membantu dalam pemahaman dan penerokaan Anda. Epilog, perjalanan penemuan yang tidak berkesudahan. Kami mengakhiri dengan jemputan untuk terus bertanya soalan, kekal ingin tahu, dan meneruskan perjalanan penerokaan dan refleksi Anda. Cara memanfaatkan buku ini. Untuk memanfaatkan sepenuhnya buku ini, kami menggalakkan Anda untuk renungkan. Luangkan masa untuk merenungkan bahan, renungkan maknanya dan pertimbangkan implikasinya terhadap iman dan kehidupan Anda. Terlibat, mengambil bahagian dalam aktiviti, perbincangan dan refleksi yang dicadangkan sepanjang buku. Melibatkan diri dengan bahan akan mendalami pemahaman dan penghargaan Anda. Tanya soalan. Jangan takut untuk bertanya soal, mencari jawapan dan meneroka kedalaman keajaiban Al-Quran. Soalan adalah nadi perjalanan penemuan. Kongsi pandangan, refleksi dan soal Anda dengan rakan seiman. Melibatkan diri dengan komuniti orang percaya akan memperkayakan perjalanan Anda dan mendalami pemahaman Anda. Bersedia untuk dikejutkan. Semasa Anda memulakan perjalanan ini, bersedia untuk kagum, bersedia untuk diilhamkan, dicabar dan dicerahkan. Bersedia untuk menemui mukjizat Al-Quran yang mendalam dan pelbagai. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada al-usul ilahi. Sinopsis. Keajaiban Al-Quran, perjalanan pemikiran tingkat tinggi. Keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam menjemput Anda dalam perjalanan transformatif melalui dimensi pelbagai rupa kemustahilan Al-Quran.
Buku ini direka untuk melibatkan pembaca dalam pemikiran peringkat tinggi, menggalakkan analisis kritis, refleksi, dan penghargaan yang mendalam terhadap mesej mendalam dan sifat ajaib Al-Quran. Gambaran keseluruhan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih 400 tahun yang lalu berdiri sebagai mukjizat yang berkekalan yang terus memikat ulama dan orang beriman. Buku ini menyelidiki pelbagai aspek mukjizat Al-Quran, daripada kecemerlangan retorik dan ketepatan saintifiknya kepada kebijaksanaan perundangan dan pandangan kenabian. Melalui kajian sejarah, analisis moden, dan soalan yang merangsang pemikiran, kami menjemput Anda untuk meneroka keajaiban Al-Quran dan mendalami pemahaman Anda tentang asal-usul ilahi. Ciri-ciri utama analisis kritikal. Setiap bab direka untuk menggalakkan analisis kritikal, mendorong pembaca untuk meneliti keajaiban Al-Quran daripada pelbagai perspektif. Dengan melibatkan diri dengan pandan ilmiah dan kajian sejarah, Anda akan mengembangkan pemahaman yang bernuansa tentang kemustahilan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Soalan reflektif. Sepanjang buku ini, soalan reflektif mencabar Anda untuk merenungkan implikasi mukjizat Al-Quran. Soalan-soalan ini direka untuk merangsang pemikiran peringkat tinggi, menggalakkan Anda untuk menghubungkan ajaran Al-Quran dengan kepercayaan dan pengalaman pribadi Anda. Analisis perbandingan. Kami menjemput Anda untuk membandingkan dan membezakan pandangan ulama yang berbeza mengenai mukjizat Al-Quran. Dengan mengkaji bagaimana pelbagai ulama telah mendekati konsep ijaz, Anda akan mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang sifat ajaib Al-Quran dan kesannya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Aplikasi praktikal. Buku ini meneroka bagaimana pengetahuan tentang keajaiban Al-Quran boleh digunakan dalam kehidupan seharian, meningkatkan iman, pemahaman dan amalan Anda. Melalui petua dan aktiviti praktikal, Anda akan belajar untuk mengintegrasikan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Penglibatan interaktif. Melibatkan diri dengan komuniti orang percaya adalah aspek penting dalam perjalanan penemuan. Kami menggalakkan Anda untuk mengambil bahagian dalam kalangan kajian, bengkel dan refleksi komuniti, berkongsi pandangan Anda dan belajar daripada orang lain. Penglibatan interaktif ini akan mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap keajaiban Al-Quran. Pecahan bab-bab saat pengenalan kepada mukjizat Al-Quran. Maksud, keajaiban, terokai konsep mukjizat dan khusus yang ditimbulkan oleh Al-Quran. Syarat-syarat keajaiban. Fahami syarat-syarat yang menjadikan sesuatu peristiwa mukjizat dan bagaimana Al-Quran memenuhi syarat-syarat ini. Perbezaan antara mukjizat dan karamat. Ketahui perbezaan antara mukjizat yang dilakukan oleh Nabi dan karamat yang dilakukan oleh orang suci. Cabaran Al-Quran menyelidiki cabaran Al-Quran kepada orang-orang kafir dan kepentingannya sebagai mukjizat. Sejarah. Istilah ijaz. Temui perkembangan sejarah istilah ijaz dan kepentingannya dalam teologi Islam. Bab 2 kajian sejarah mukjizat Al-Quran. Ijaz Al-Quran Al-Baqilan. Terokai karya asas Al-Baqilani mengenai kemustahilan Al-Quran dan bantahannya terhadap kritikan. Al-Muhassal Al-Razi menganalisis perbincangan Al-Razi tentang gaya sastra Al-Quran yang unik dan kesannya kepada pendengar. Al-Kashaf Al-Zamakhsyari. Periksa analisis Al-Zamakhsyari tentang alat retorik Al-Quran dan peranan mereka dalam menyampaikan mesejnya. Teori Nazm Al-Jurjani. Terokai teori Nazm Al-Jurjani dan sumbangannya kepada pemahaman tentang kemustahilan Al-Quran. Bab 3. Aspek mukjizat Al-Quran. Mukjizat retorik. Selami penggunaan alat sastra Al-Quran dan peranannya dalam kecemerlangan retoriknya. Keajaiban saintifik. Terokai penerangan tepat Al-Quran tentang fenomena alam semula jadi dan pengesahan saintifik moden mereka. Keajaiban perundangan. Mengkaji sistem perundangan Al-Quran yang komprehensif dan adil serta kesannya terhadap masyarakat manusia. Mukjizat kenabian. Temui ramalan tepat Al-Quran tentang peristiwa masa depan dan kepentingannya sebagai bukti asal-usul ilahi. Bab 4. Kajian moden mengenai mukjizat Al-Quran. Berita besar Dr. Muhammad Abdullah Draz analisis perbincangan Dr. Draz tentang mukjizat saintifik Al-Quran dan penerangan yang tepat tentang fenomena alam. Penggambaran artistik Sayyid Qutb. Terokai analisis Sayyid Qutb tentang keajaiban Sas-Quran dan penggunaan imejan, simbolisme dan alat retoriknya. Mukjizat retorik. Dr. Aisyah binti Al-Shati. Periksa perbincangan Dr. Al-Shati tentang mukjizat retorik Al-Quran dan kefasihan, koheren dan makna yang mendalam. Bab 5. Aplikasi dan refleksi praktikal. Meningkatkan iman melalui mukjizat Al-Quran.
Ketahui bagaimana memahami mukjizat Al-Quran boleh menguatkan iman Anda dan mendalami keyakinan Anda terhadap asal-usul ketuhanannya. Menerapkan kebijaksanaan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Terokai bagaimana kebijaksanaan perundangan Al-Quran memberikan panduan praktikal untuk kehidupan seharian. Melibat keajaiban saintifik Al-Quran, menyelidiki ketepatan saintifik Al-Quran dan kesannya terhadap pemahaman Anda tentang sifat ajaibnya. Mendalami kefahaman melalui wawasan kenabian. Renungkan ramalan tepat Al-Quran dan implikasinya terhadap iman dan kehidupan Anda. Bab 6. Soalan lazim dan penerokaan lebih lanjut menjawab soalan lazim. Cari jawapan kepada soalan lazim tentang mukjizat Al-Quran dan pelbagai aspeknya. Sumber untuk penerokaan lanjut. Temui buku, kursus dalam talian, jurnal akademik dan sumber komuniti untuk mendalami pemahaman Anda tentang keajaiban Al-Quran. Bab 7. Glosari dan rujukan. Glosari istilah utama. Biasakan diri Anda dengan istilah utama yang berkaitan dengan mukjizat Al-Quran dan pelbagai aspeknya. Senarai rujukan komprehensif. Akses senarai rujukan yang komprehensif untuk penerokaan lanjut dan pelibatan ilmiah. Epilog. Perjalanan penemuan yang tidak berkesudahan. Mengejar pengetahuan yang tidak berkesudahan. Renungkan perjalanan penemuan yang tidak berkesudahan dan mengejar pengetahuan yang berterusan. Kuasa rasa ingin tahu. Rangkul rasa ingin tahu Anda dan biarkan ia membimbing Anda dalam perjalanan penerokaan dan refleksi Anda. Kepentingan refleksi terlibat dalam refleksi untuk menghayati apa yang telah Anda pelajari dan menerapkannya dalam hidup Anda. Komuniti orang beriman berhubung dengan komuniti orang percaya, kongsi pandangan Anda dan belajar daripada satu sama lain. Teruskan bertanya soalan, mencari jawapan dan meneroka kedalaman keajaiban Al-Quran. Kesimpulan keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam, lebih daripada sekadar buku. Ia adalah jemputan untuk memulakan perjalanan pemikiran peringkat tinggi, analisis kritikal dan refleksi yang mendalam. Dengan melibatkan diri dengan pelbagai aspek mukjizat Al-Quran, Anda akan mendapat penghargaan yang mendalam tentang asal-usul ketuhanannya dan kaitannya yang berkekalan. Bersedia untuk kagum semasa Anda menyelidiki keajaiban Al-Quran dan menguatkan iman Anda dalam sifatnya yang ajaib. Prolog, memulakan perjalanan penemuan. Mengapa perjalanan ini, Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah menjadi subjek daya tarikan dan penghormatan selama lebih 1400 tahun? Kemustahilannya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian telah memikat para sarjana dan orang percaya, menjadikannya keajaiban abadi yang terus memberi inspirasi dan mencabar pemahaman manusia. Buku ini, Keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam, menjemput Anda untuk memulakan perjalanan penemuan, menyelidiki dimensi pelbagai rupa keajaiban Al-Quran, dan meneroka kesannya yang mendalam terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Keperluan untuk penerokaan mendalam. Dalam era di mana maklumat banyak tetapi kebijaksanaan terhad, terdapat keperluan mendesak untuk penerokaan secara mendalam tentang mukjizat Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk mengisi jurang ini dengan menyediakan analisis yang komprehensif, berstruktur dan menarik tentang ketidakupayaan Al-Quran. Dengan mengkaji kajian sejarah, analisis moden, dan soalan yang merangsang pemikiran, kami berusaha untuk mendalami pemahaman dan penghargaan Anda tentang sifat ajaib Al-Quran. Kuasa pemikiran peringkat tinggi. Perjalanan ini bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Ia adalah mengenai melibatkan diri dalam pemikiran peringkat tinggi. Ia adalah tentang bertanya soalan, mencari jawapan, dan merenungkan makna mendalam Al-Quran. Dengan menggalakkan analisis kritikal, pemikiran perbandingan, dan aplikasi praktikal, buku ini bertujuan untuk merangsang minda Anda, memperkayakan pemahaman Anda, dan menguatkan iman Anda. Apa yang boleh dijangkakan pendekatan berstruktur? Buku ini dibahagikan kepada beberapa bab, masing-masing memberi tumpuan kepada aspek mukjizat Al-Quran yang berbeza. Daripada pengenalan kepada keajaiban Al-Quran kepada kajian sejarah dan moden, aplikasi praktikal dan soalan reflektif, setiap bab direka mengikuti yang sebelumnya. Mereka berstruktur dan komprehensif tentang mustan Quran. Kandungan yang menarik, harapkan untuk terlibat, dicabar dan diilhamkan. Setiap bab direka untuk menggalakkan pemikiran peringkat tinggi dengan soalan reflektif, analisis perbandingan, dan aktiviti praktikal yang direka untuk mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap keajaiban Al-Quran. Sama ada Anda seorang sarjana berpengalaman atau pemula yang ingin tahu, buku ini menawarkan sesuatu untuk semua orang. Soalan yang merangsang pemikiran. Sepanjang buku ini,
Anda akan menghadapi soalan yang merangsang pemikiran yang direka untuk merangsang minda Anda dan mendalami refleksi Anda. Soalan-soalan ini bukan sekadar latihan akademik. Ia adalah jemputan untuk terlibat dengan Al-Quran pada tahap pribadi, untuk berhubung dengan ajarannya dan untuk menerapkan kebijaksanaannya dalam hidup Anda. Penglibatan komuniti perjalanan penemuan bukanlah perjalanan bersendirian. Ia diperkaya oleh komuniti orang percaya yang berkongsi rasa ingin tahu, soalan dan pandangan Anda. Buku ini menggalakkan Anda untuk berinteraksi dengan rakan seiman, berkongsi renungan Anda, dan belajar daripada satu sama lain. Bersama-sama, Anda boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran. Apa yang akan datang? Bersedia untuk dikejutkan semasa Anda memulakan perjalanan ini, bersedia untuk kagum. Bersedia untuk diilhamkan, dicabar dan dicerahkan. Bersedia untuk menemui mukjizat Al-Quran yang mendalam dan pelbagai. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada asal-usul ilahi. Selam masuk perjalanan bermula dengan pengenalan kepada keajaiban Al-Quran, menetapkan pentas untuk penerokaan menyeluruh tentang kemustahilan. Daripada kajian sejarah kepada analisis moden, daripada kecemerlangan retorik kepada ketepatan saintifik, setiap bab menjemput Anda untuk menyelidiki lebih mendalam, bertanya soalan dan merenungkan makna mendalam Al-Quran. Terlibat dan renungkan. Semasa Anda membaca, libatkan diri dengan bahan tersebut, renungkan maknanya dan pertimbangkan implikasinya terhadap iman dan kehidupan Anda. Mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan dan refleksi yang dicadangkan sepanjang buku. Melibatkan diri dengan bahan akan mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran. Teruskan bertanya soalan, perjalanan penemuan didorong oleh soalan. Teruskan bertanya soalan, teruskan mencari jawapan, dan teruskan meneroka kedalaman mukjizat Al-Quran. Setiap soalan adalah satu langkah ke hadapan, setiap jawapan wahyu, dan setiap penerokaan adalah bukti sifat ajaib Al-Quran. Kesimpulan keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam. Lebih daripada sekadar buku, ia adalah jemputan untuk memulakan perjalanan pemikiran peringkat tinggi, analisis kritikal dan refleksi yang mendalam. Dengan melibatkan diri dengan pelbagai aspek mukjizat Al-Quran, Anda akan mendapat penghargaan yang mendalam tentang asal-usul ketuhanannya dan kaitannya yang berkekalan. Bersedia untuk kagum semasa Anda menyelidiki keajaiban Al-Quran dan menguatkan iman Anda dalam sifatnya yang ajaib. Prolog, memulakan perjalanan penemuan. Mengapa perjalanan ini? Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah menjadi subjek daya tarikan dan penghormatan selama lebih 1.400 tahun. Kemustahilannya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan dan pandangan kenabian telah memikat para sarjana dan orang percaya, menjadikannya keajaiban abadi yang terus memberi inspirasi dan mencabar pemahaman manusia. Buku ini, Keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam, menjemput Anda untuk memulakan perjalanan penemuan, menyelidiki dimensi pelbagai rupa keajaiban Al-Quran dan meneroka kesannya yang mendalam terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Keperluan untuk penerokaan mendalam. Dalam era di mana maklumat banyak tetapi kebijaksanaan terhad, terdapat keperluan mendesak untuk penerokaan secara mendalam tentang mukjizat Al-Quran. Buku ini bertujuan untuk mengisi jurang ini dengan menyediakan analisis yang komprehensif, berstruktur dan menarik tentang ketidakupaya Al-Quran. Dengan mengkaji kajian sejarah, analisis moden, dan soalan yang merangsang pemikiran, kami berusaha untuk mendalami pemahaman dan penghargaan Anda tentang sifat ajaib Al-Quran. Kuasa pemikiran peringkat tinggi perjalanan ini bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, ia adalah mengenai melibatkan diri dalam pemikiran peringkat tinggi. Ia adalah tentang bertanya soalan, mencari jawapan, dan merenungkan makna mendalam Al-Quran. Dengan menggalakkan analisis kritikal, pemikiran perbandingan, dan aplikasi praktikal, buku ini bertujuan untuk merangsang minda Anda, memperkayakan pemahaman Anda, dan menguatkan iman Anda. Apa yang boleh dijangkakan? Pendekatan berstruktur buku ini dibahagikan kepada beberapa bab, masing-masing memberi tumpuan kepada aspek mukjizat Al-Quran yang berbeza. Daripada pengenalan kepada keajaiban Al-Quran, kepada kajian sejarah dan moden, aplikasi praktikal dan soalan reflektif, setiap bab direka untuk membina yang sebelumnya, memberikan penerokaan berstruktur dan komprehensif tentang kemustahilan Al-Quran. Kandungan yang menarik, harapkan untuk terlibat, dicabar dan diilhamkan.
Setiap bab direka untuk menggalakkan pemikiran peringkat tinggi dengan soalan reflektif, analisis perbandingan, dan aktiviti praktikal yang direka untuk mendalami pemahaman dan penghargaan anda terhadap keajaiban Al-Quran. Sama ada anda seorang sarjana berpengalaman atau pemula yang ingin tahu, buku ini menawarkan sesuatu untuk semua orang. Soalan yang merangsang pemikiran. Sepanjang buku ini, anda akan menghadapi soalan yang merangsang pemikiran yang direka untuk merangsang minda anda dan mendalami refleksi anda. Soalan-soalan ini bukan sekadar latihan akademik. Ia adalah jemputan untuk terlibat dengan Al-Quran pada tahap pribadi, untuk berhubung dengan ajarannya, dan untuk menerapkan kebijaksanaannya dalam hidup anda. Penglibatan komuniti. Perjalanan penemuan bukanlah perjalanan bersendirian. Ia diperkaya oleh komuniti orang percaya yang berkongsi rasa ingin tahu, soalan dan pandangan anda. Buku ini menggalakkan anda untuk berinteraksi dengan rakan seiman, berkongsi renungan anda, dan belajar daripada satu sama lain. Bersama-sama, anda boleh mendalami pemahaman dan penghargaan anda terhadap mukjizat Al-Quran. Apa yang akan datang? Bersedia untuk dikejutkan. Semasa anda memulakan perjalanan ini, bersedia untuk kagum. Bersedia untuk diilhamkan, dicabar dan dicerahkan. Bersedia untuk menemui mukjizat Al-Quran yang mendalam dan pelbagai. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman anda kepada asal-usul ilahi. Selam masuk perjalanan bermula dengan pengenalan kepada keajaiban Al-Quran, menetapkan pentas untuk penerokaan menyeluruh tentang kemustahilannya. Daripada kajian sejarah kepada analisis moden, daripada kecemerlangan retorik kepada ketetapatan saintifik, setiap bab menjemput anda untuk menyelidiki lebih mendalam, bertanya soalan dan merenungkan makna mendalam Al-Quran. Terlibat dan renungkan semasa anda membaca, libatkan diri dengan bahan tersebut, renungkan maknanya, dan pertimbangkan implikasinya terhadap iman dan kehidupan anda. Mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan dan refleksi yang dicadangkan sepanjang buku. Melibatkan diri dengan bahan akan mendalami pemahaman dan penghargaan anda terhadap mukjizat Al-Quran. Teruskan bertanya soalan. Perjalanan penemuan didorong oleh soalan. Teruskan bertanya soalan, teruskan mencari jawapan, dan teruskan menerok ke kedalaman mukjizat Al-Quran. Setiap soalan adalah satu langkah ke hadapan. Setiap jawapan wahyu dan setiap penerokaan adalah bukti sifat ajaib Al-Quran. Kesimpulan keajaiban Al-Quran, penerokaan yang mendalam, lebih daripada sekadar buku. Ia adalah jemputan untuk memulakan perjalanan pemikiran peringkat tinggi, analisis kritikal dan refleksi yang mendalam. Dengan melibatkan diri dengan pelbagai aspek mukjizat Al-Quran, anda akan mendapat penghargaan yang mendalam tentang asal-usul ketuhanannya dan kaitannya yang berkekalan. Bersedia untuk kagum semasa anda menyelidiki keajaiban Al-Quran dan menguatkan iman anda dalam sifatnya yang ajaib. Bab 1. Pengenalan kepada mukjizat Al-Quran. Maksud mukjizat-mukjizat ialah peristiwa luar biasa yang menentang undang-undang semula jadi dan dilakukan oleh seorang nabi untuk membuktikan kenabian mereka. Ia berfungsi sebagai tanda daripada Tuhan untuk mengesahkan mesej nabi dan mencabar orang-orang kafir. Al-Quran sebagai mukjizat mencabar orang-orang kafir untuk menghasilkan teks yang serupa, menegaskan bahawa mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Wow! Soalan, jika real kerana mukjizat, mengapa tidak ada yang dapat menirunya walaupun cuba-cubakan sepan bersyari? Penjelasan, keajaiban bukan sekadar pencapaian yang mengagumkan. Mereka adalah campur tangan ilahi yang melampaui susunan semula jadi. Cabaran Al-Quran untuk menghasilkan teks yang serupa adalah bukti bahawa ia tidak dapat ditandingi. Ketidakupayaan sesiapa untuk meniru Al-Quran walaupun terdapat banyak percubaan menggariskan sifatnya yang ajaib. Cabaran ini bukan sahaja tentang memadankan kecemerlangan sastranya, tetapi juga tentang menangkap makna dan koherennya yang mendalam, yang di luar keupayaan manusia. Syarat-syarat keajaiban. Untuk sesuatu peristiwa dianggap sebagai keajaiban, ia mesti memenuhi syarat berikut. Ia mestilah tindakan Tuhan. Ia mestilah luar biasa dan di luar keupayaan manusia. Ia mesti dilakukan oleh seorang nabi. Ia mesti selaras dengan dakwaan nabi. Mesti mustahil bagi orang lain untuk meniru. Ia tidak boleh menjadi kejadian semula jadi. Ia mesti berlaku selepas tuntutan nabi sebagai kenabian. Soalan yang membingungkan, bolehkah anda memikirkan sebarang keajaiban lain dalam sejarah yang memenuhi semua syarat ini? Bagaimana mereka dibandingkan dengan mukjizat Al-Quran? Syarat-syarat mukjizat memastikan bahawa ia adalah perbuatan ilahi yang dilakukan oleh seorang nabi
dan di luar kemampuan manusia. Al-Quran memenuhi semua syarat ini, menjadikannya keajaiban tertinggi. Kemustahilan, koheren, dan makna yang mendalam adalah bukti asal-usul ilahi. Cabaran untuk menghasilkan teks yang serupa adalah bukti sifatnya yang ajaib, kerana tiada siapa yang dapat menirunya walaupun banyak percubaan. Perbezaan antara mukjizat dan karamat. Walaupun mukjizat dilakukan oleh para nabi, karamat adalah perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang suci. Karamat tidak digunakan sebagai bukti kenabian, tetapi sebagai tanda kedekatan orang suci dengan Tuhan. Tidak seperti mukjizat, karamat boleh disembunyikan dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan. Soalan tidak pernah berakhir. Bagaimanakah karamat berbeza daripada mukjizat dari segi tujuan dan kesannya? Bolehkah karamat dianggap sebagai mukjizat? Penjelasan. Karamat ialah perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kudus sebagai tanda kedekatan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak digunakan sebagai bukti kenabian, tetapi sebagai bukti status rohani orang suci. Tidak seperti mukjizat, karamat boleh disembunyikan dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan. Mereka berfungsi sebagai cara bimbingan rohani dan inspirasi untuk orang percaya, tetapi tidak mempunyai nilai bukti yang sama seperti mukjizat. Cabaran Al-Quran. Al-Quran mencabar orang-orang kafir untuk menghasilkan teks yang serupa, menegaskan bahawa mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Cabaran ini adalah bukti bahawa Al-Quran tidak dapat ditandingi dan berfungsi sebagai keajaiban tersendiri. Orang Arab, walaupun fasih mereka, tidak dapat menghadapi cabaran ini. Seterusnya, membuktikan asal-usul ketuhanan Al-Quran. Soalan yang menyingkirkan, jika orang Arab terkenal dengan kefasihan mereka, mengapa mereka tidak dapat menghasilkan teks yang serupa dengan Al-Quran? Apakah yang dikatakan ini tentang sifat mukjizat Al-Quran? Penjelasan. Cabaran Al-Quran adalah bukti bahwa Al-Quran tidak dapat ditandingi. Orang Arab, walaupun kefasihan dan kehebatan sastra mereka, tidak dapat menghasilkan teks yang serupa dengan Al-Quran. Ketidakupayaan ini menekankan sifat ajaib dan asal-usul ilahi Al-Quran. Cabarannya bukan sahaja tentang memadankan kecemerlangan sastranya, tetapi juga tentang menangkap makna dan koherennya yang mendalam, yang di luar keupayaan manusia. Sejarah istilah ijaz. Istilah ijaz kemudian tidak digunakan pada zaman Nabi Muhammad atau generasi awal umat Islam. Ia muncul kemudian sekitar abad kedua Hij, apabila ulama Islam mula mempertahankan Al-Quran daripada pengkritik dan menyalahkan sifatnya yang ajaib. Soalan yang merangsang pemikiran. Mengapa anda fikir istilah ijaz muncul kemudian dalam sejarah Islam? Bagaimanakah pemahaman tentang kemustahilan Al-Quran berkembang dari semasa ke semasa? Penjelasan. Istilah ijaz muncul ke dalam sejarah Islam apabila ulama Islam mula mempertahankan Al-Quran daripada pengkritik dan menyalahkan sifatnya yang ajaib. Pemahaman tentang ketidakupayaan Al-Quran telah berkembang dari semasa ke semasa, dengan para ulama meneroka pelbagai aspeknya dan memberikan analisis terperinci. Istilah ijaz menangkap intipati mukjizat Al-Quran, kesimpulan mukjizat Al-Quran adalah konsep pelbagai rupa yang merangkumi aspek retorik, saintifik, perundangan, dan kenabian. Dengan meneroka aspek-aspek ini, kita mendapat penghargaan yang lebih mendalam tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Bab ini telah memberikan pengenalan kepada mukjizat Al-Quran, menyediakan pentas untuk penerokaan yang lebih terperinci dalam bab-bab berikutnya. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman anda kepada asal-usul ilahi. Bab 2. Kajian sejarah mukjizat Al-Quran. Ijaz Al-Quran. Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ahli teologi Islam terkemuka, menulis ijaz Al-Quran untuk menyangkal kritikan terhadap Al-Quran dan menunjukkan kemustahilannya. Beliau berhujah bahawa kefasihan koheren dan makna yang mendalam Al-Quran menjadikannya mustahil bagi manusia untuk meniru. Wow, soalan. Bagaimanakah hujah-hujah Al-Baqillani menyumbang kepada pemahaman tentang mukjizat Al-Quran? Apakah beberapa kritikan yang dia tangani? Penjelasan. Karya Al-Baqillani adalah asas dalam kajian kemustahilan Al-Quran. Beliau menangani pelbagai kritikan terhadap Al-Quran, seperti dakwaan bahawa ia hanyalah hasil kefasihan manusia atau ia boleh ditiru. Al-Baqillani berhujah bahawa gaya sastra Al-Quran yang unik, koherennya, dan maknanya yang mendalam menjadikannya mustahil bagi manusia untuk meniru. Hujah-hujah beliau membantu mewujudkan konsep ijaz sebagai prinsip utama teologi Islam. Perkara utama, kefasihan.
Bahasa Al-Quran tiada tandingan dalam keindahan dan ketepatannya. Koheren. Ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan cara yang mewujudkan keseluruhan yang harmoni. Makna yang mendalam. Mesej Al-Quran adalah mendalam dan pelbagai, menangani pelbagai aspek kehidupan dan kerohanian manusia. Dua-dua Al-Muhassal. Al-Razi Fakhruddin Al-Razi, seorang lagi ulama terkenal, membincangkan mukjizat Al-Quran dalam karyanya Al-Muhassal. Beliau menekankan gaya sastra Al-Quran yang unik, kesannya kepada pendengar, dan keupayaannya untuk menyampaikan ide yang kompleks secara ringkas. Soalan membingungkan, bagaimanakah analisis Al-Razi terhadap gaya sastra Al-Quran menyumbang kepada pemahaman tentang mukjizatnya? Apakah beberapa perkara utama yang beliau ketengahkan? Penjelasan. Analisis Al-Razi terhadap gaya sastra Al-Quran merupakan sumbangan besar kepada pemahaman tentang mukjizatnya. Beliau menekankan penggunaan alat retorik oleh Al-Quran seperti metafora, perumpamaan, dan soalan retorik untuk menyampaikan mesejnya dengan berkesan. Al-Razi berhujah bahawa keupayaan Al-Quran untuk memberi kesan kepada pendengar dan menyampaikan idea yang kompleks secara ringkas adalah bukti asal-usul ilahi. Perkara utama, peranti retorik. Al-Quran menggunakan pelbagai alat sastra untuk menyampaikan mesejnya dengan berkesan. Kesan kepada pendengar. Bahasa Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam kepada pendengarnya, menarik perhatian mereka dan memberi inspirasi kepada mereka. Keringkasan. Al-Quran menyampaikan idea-idea yang kompleks secara ringkas, menjadikannya boleh diakses oleh khalayak yang luas. 2-3 Al-Kashaf. Al-Zamakhsyari Mahmud Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf memberikan contoh-contoh daripada Al-Quran untuk menggambarkan mukjizat retoriknya. Beliau menganalisis penggunaan metafora, perumpamaan, dan alat sastra lain oleh Al-Quran untuk menyampaikan mesejnya dengan berkesan. Soalan tidak berkesudahan. Bagaimanakah analisis Al-Zamakhsyari terhadap alat retorik Al-Quran menyumbang kepada pemahaman tentang keajaibannya? Apakah beberapa contoh yang dia berikan? Penjelasan. Analisis Al-Zamakhsyari terhadap alat-alat retorik Al-Quran adalah sumbangan yang berharga kepada pemahaman tentang keajaibannya. Beliau memberikan banyak contoh daripada Al-Quran untuk menggambarkan penggunaan metafora, perumpamaan, dan alat sastra lain. Al-Zamakhsyari berhujah bahawa kecemerlangan retorik Al-Quran adalah bukti asal-usul ilahi dan tiada tandingannya. Perkara utama, metafora. Al-Quran menggunakan metafora untuk menyampaikan idea yang kompleks dengan cara yang boleh dikaitkan. Perumpamaan. Al-Quran menggunakan perumpamaan untuk membuat perbandingan dan menggambarkan mesejnya dengan berkesan. Peranti sastra. Al-Quran menggunakan pelbagai alat sastra untuk meningkatkan kesan retoriknya. Tori Nazamen Jodini. Abtkaya Georgi membangkan tentari nazam und menjelaskan das Hajjbit. Beliau berhujah bahawa ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan cara yang mewujudkan keseluruhan yang harmoni, menjadikannya mustahil bagi manusia untuk menghasilkan teks yang serupa. Soalan yang menyingkirkan. Bagaimanakah teori nazm menyumbang kepada pemahaman tentang mukjizat Al-Quran? Apakah contoh koheren dan kesaling hubungan Al-Quran? Penjelasan. Teori nazm Al-Jurjani merupakan sumbangan besar kepada pemahaman mukjizat Al-Quran. Beliau berhujah bahawa ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan cara yang mewujudkan keseluruhan yang harmoni, menjadikannya mustahil bagi manusia untuk menghasilkan teks yang serupa. Teori nazm menekankan kesepaduan dan kesaling hubungan Al-Quran sebagai bukti asal-usul ilahi dan kemustahilannya. Perkara utama, koheren. Ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan cara yang mewujudkan keseluruhan yang harmoni. Kesaling hubungan. Mesej Al-Quran saling berkaitan, menangani pelbagai aspek kehidupan dan kerohanian manusia. Keharmonian. Ayat-ayat Al-Quran mencipta keseluruhan yang harmoni, menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan. Kesimpulan kajian sejarah mengenai mukjizat Al-Quran memberikan pandangan yang berharga tentang kemustahilan dan asal-usul ilahi. Ulama seperti Al-Baqillani, Al-Razi, Al-Zamakhsyari, dan Al-Jurjani telah menyumbang dengan ketara kepada pemahaman mukjizat Al-Quran, menonjolkan kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam. Analisis mereka telah membantu mewujudkan konsep ijaz sebagai prinsip utama teologi Islam, menggariskan sifat ajaib dan asal-usul ilahi Al-Quran. Semoga penerokan kajian sejarah ini mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran. Bab 3. Aspek mukjizat Al-Quran.
Mukjizat Al-Quran adalah pelbagai rupa, merangkumi pelbagai dimensi yang menyelahkan asal-usul ketuhanan dan kemustahilannya. Bab ini menyelidiki pelbagai aspek mukjizat Al-Quran, termasuk kecemerlangan retoriknya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian. Setiap aspek berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran yang berkekalan. 3.1 Keajaiban retorik. Mukjizat retorik Al-Quran terletak pada kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam. Penggunaan peranti sastranya seperti metafora, perumpamaan, dan soalan retorik menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan. Soalan wow, bagaimanakah penggunaan alat-alat sastra oleh Al-Quran menyumbang kepada keajaiban retoriknya? Apakah contoh alat ini dalam Al-Quran? Penjelasan. Kecemerlangan retorik Al-Quran terbukti dalam penggunaan pelbagai alat sastra yang meningkatkan impaknya dan menyampaikan mesejnya dengan berkesan. Metafora, perumpamaan, soalan retorik, dan peranti sastra lain digunakan untuk mencipta naratif yang mendalam dan menawar. Alat-alat ini bukan sahaja menjadikan Al-Quran menyenangkan dari segi estetika, tetapi juga mendalami makna dan gemanya dengan pembaca. Perkara utama, metafora. Al-Quran menggunakan metafora untuk menyampaikan idea yang kompleks dengan cara yang boleh dikaitkan. Sebagai contoh, penerangan tentang kehidupan dunia ini sebagai penanaman yang akan dituai. Al-Quran bab 45:5. Perumpamaan. Al-Quran menggunakan perumpamaan untuk membuat perbandingan dan menggambarkan mesejnya dengan berkesan. Sebagai contoh, perbandingan kehidupan dunia ini dengan hujan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah tumbat. Soalan retorik. Al-Quran menggunakan soalan retorik untuk melibatkan pembaca dan mencetuskan pemikiran. Sebagai contoh, tidakkah mereka mengembara ke seluruh bumi dan memerhatikan bagaimana pengakhiran orang-orang sebelum mereka? Al-Quran 30 Mina. 32 Keajaiban saintifik Al-Quran mengandungi fakta-fakta saintifik yang tidak diketahui pada masa wahyunya. Fakta-fakta ini yang telah disahkan oleh sains moden berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan sifatnya yang ajaib. Soalan yang membingungkan, bagaimanakah fakta saintifik dalam Al-Quran menyumbang kepada mukjizatnya? Apakah beberapa contoh fakta ini dan pengesahan saintifik moden mereka? Penjelasan, ketepatan saintifik Al-Quran adalah bukti asal-usul ilahi. Ia mengandungi penerangan tentang fenomena semula jadi yang tidak diketahui pada masa pendedahannya, tetapi sejak itu telah disahkan oleh sains moden. Fakta-fakta saintifik ini berfungsi sebagai bukti sifat ajaib Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Perkara utama, embriologi. Al-Quran menerangkan dengan tepat peringkat perkembangan embrio manusia. Al-Quran 2:11-18 yang tidak difahami sepenuhnya sehingga abad ke-20. Astronomi. Al-Quran menyebut pengembangan alam semesta. Al-Quran DV, konsep yang tidak ditubuhkan secara saintifik sehingga abad ke-20. Geologi. Al-Quran menggambarkan pembentukan gunung sebagai pasak. Al-Quran 7.c, konsep yang sejajar dengan penemuan geologi moden. 3 Keajaiban perundangan. Keajaiban perundangan Al-Quran terletak pada sistem perundangannya yang komprehensif dan adil. Undang-undangnya yang meliputi pelbagai aspek kehidupan direka untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan adil. Keupayaan Al-Quran untuk menangani keperluan semua masa dan tempat adalah bukti sifatnya yang ajaib. Soalan tidak berkesudahan, bagaimanakah sistem perundangan Al-Quran menyumbang kepada mukjizatnya? Apakah beberapa contoh undang-undangnya yang komprehensif dan adil? Penjelasan. Sistem perundangan Al-Quran adalah keajaiban tersendiri, menyediakan rangka kerja yang komprehensif dan adil untuk masyarakat manusia. Undang-undangnya meliputi pelbagai aspek kehidupan, termasuk tingkah laku pribadi, interaksi sosial, transaksi ekonomi, dan tadbir urus. Keupayaan Al-Quran untuk menangani keperluan semua masa dan tempat adalah bukti sifat ajaib dan asal-usul ilahi. Perkara utama, kelakuan pribadi. Al-Quran menyediakan garis panduan untuk kelakuan pribadi, menggalakkan kebajikan seperti kejujuran, kebaikan, dan kesabaran. Interaksi sosial. Al-Quran menekankan kepentingan keadilan sosial, kesaksamaan, dan belas kasihan dalam interaksi manusia. Transaksi ekonomi. Al-Quran menetapkan prinsip untuk transaksi ekonomi yang adil dan saksama, melarang riba dan menggalakkan kebajikan. Tadbir urus. Al-Quran menggariskan prinsip untuk tadbir urus yang adil dan penuh belas kasihan, menekankan kepentingan perundingan dan accountability. 3 Mukjizat kenabian. Mukjizat kenabian Al-Quran terletak pada ramalan yang tepat tentang peristiwa masa depan.
Ramalan ini yang telah menjadi kenyataan berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan sifatnya yang ajaib. Soalan yang menakjubkan, bagaimanakah ramalan tepat Al-Quran menyumbang kepada mukjizatnya? Apakah beberapa contoh ramalan ini dan pemenuhannya? Penjelasan. Ramalan tepat Al-Quran tentang peristiwa masa depan adalah bukti asal-usul ketuhanan dan sifat ajaibnya. Ramalan ini yang telah menjadi kenyataan berfungsi sebagai bukti wawasan kenabian Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Pemenuhan ramalan ini menekankan sifat mukjizat dan asal-usul ilahi Al-Quran. Perkara utama, kemenangan orang Rom. Al-Quran meramalkan kemenangan orang Rom ke atas orang Parsi dalam masa beberapa tahun. Al-Quran 3:24. Ramalan yang menjadi kenyataan walaupun kekalahan awal orang Rom. Pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa akan dipelihara dan dilindungi daripada rasuah. Al-Quran 9. Ramalan yang telah berlaku selama lebih 1.400 tahun. Penyebaran Islam. Al-Quran meramalkan penyebaran Islam dan penubuhannya sebagai agama global. Al-Quran 6:9. Ramalan yang telah dipenuhi dengan Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Kesimpulan. Mukjizat Al-Quran adalah pelbagai rupa, merangkumi kecemerlangan retorik, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan wawasan kenabian. Setiap aspek berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Dengan meneroka aspek-aspek ini, kita mendapat penghargaan yang lebih mendalam tentang sifat ajaib Al-Quran dan kesannya yang mendalam terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Semoga penerokaan mukjizat Al-Quran ini mendalami pemahaman Anda dan menguatkan iman Anda kepada asal-usul ilahi. Bab 4. Kajian moden mengenai mukjizat Al-Quran. Pada era kontemporari, kajian mukjizat Al-Quran terus berkembang, dengan para ulama menyelidiki pelbagai aspeknya menggunakan metodologi dan pandangan moden. Bab ini meneroka kajian moden mengenai mukjizat Al-Quran, menonjolkan sumbangan ulama terkemuka seperti Dr. Muhammad Abdullah Dras Sayyid Qutb dan Dr. Aisyah binti Al-Shati. Kajian ini memberikan perspektif baru tentang kemustahilan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Umpama satu berita besar, Dr. Muhammad Abdullah Dras dalam The Great News. Dr. Muhammad Abdullah Dras membincangkan mukjizat saintifik Al-Quran. Beliau berhujah bahawa penerangan tepat Al-Quran tentang fenomena alam yang tidak diketahui pada masa wahyunya berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi. Soalan wow, bagaimanakah hujah Dr. Dras menyumbang kepada pemahaman tentang keajaiban saintifik Al-Quran? Apakah contoh penerangan tepat Al-Quran tentang fenomena alam? Penjelasan, karya Dr. Dras penting dalam menonjolkan ketepatan saintifik Al-Quran. Beliau memberikan analisis terperinci tentang penerangan Al-Quran tentang fenomena alam, seperti embriologi, astronomi, dan geologi, yang tidak diketahui pada masa wahyunya, tetapi sejak itu telah disahkan oleh sains modern. Fakta-fakta saintifik ini berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan sifatnya yang ajaib. Perkara utama, embriologi. Dr. Dras membincangkan penerangan tepat Al-Quran tentang peringkat perkembangan embrio manusia yang sejajar dengan penemuan saintifik modern. Astronomi. Beliau menyerlahkan sebutan Al-Quran tentang alam semesta yang mengembang, konsep yang tidak ditubuhkan secara saintifik sehingga abad ke-20. Geologi. Dr. Dras meneroka penerangan Al-Quran tentang pembentukan gunung sebagai pasak yang sejajar dengan penemuan geologi moden. 4.2 Penggambaran artistik. Sayyid Qutb. Dalam The Artistic Portrayal, Sayyid Qutb menganalisis keajaiban sastra Al-Quran. Beliau berhujah bahawa penggunaan imejan, simbolisme dan alat retorik oleh Al-Quran mencipta teks yang unik dan tiada tandingan yang memikat pendengarnya. Soalan yang membingungkan, bagaimanakah analisis Sayyid Qutb terhadap mukjizat sastra Al-Quran menyumbang kepada pemahaman tentang mukjizatnya? Apakah beberapa contoh penggunaan imejan, simbolisme dan alat retorik oleh Al-Quran? Penjelasan. Analisis Sayyid Qutb terhadap mukjizat sastra Al-Quran memberikan pandangan yang berharga tentang kecemerlangan retoriknya. Beliau menekankan penggunaan imejan, simbolisme, dan alat retorik oleh Al-Quran untuk menyampaikan mesejnya dengan berkesan dan memikat penontonnya. Qutb berhujah bahawa gaya sastra Al-Quran adalah unik dan tiada tandingan, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi. Perkara utama, imejan. Al-Quran menggunakan imejan yang jelas untuk mencipta kesan yang kuat dan berkekalan kepada pembacanya. Sebagai contoh, huraian hari kiamat sebagai masa apabila langit akan menjadi seperti tembaga cahaya. Quran 24. Simbolisme. Al-Quran menggunakan simbolisme untuk menyampaikan makna yang mendalam dan pelbagai.
Sebagai contoh, simbol cahaya yang mewakili bimbingan dan iman. Peranti retorik, Al-Quran menggunakan pelbagai alat retorik seperti pengulangan dan selari untuk meningkatkan kesan dan resonansnya. Panpon 3 Keajaiban Retorik. Dr. Aisyah binti Al-Shati. Dalam Mukjizat Retorik, Dr. Aisyah binti Al-Shati membincangkan mukjizat retorik Al-Quran. Beliau berhujah bahawa kefasihan, koheren, dan makna mendalam Al-Quran menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan yang mencabar keupayaan manusia. Soalan tidak berakhir. Bagaimanakah analisis Dr. Al-Shati terhadap mukjizat retorik Al-Quran menyumbang kepada pemahaman tentang mukjizatnya? Apakah contoh kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam Al-Quran? Penjelasan. Analisis Dr. Al-Shati tentang mukjizat retorik Al-Quran memberikan penerokaan menyeluruh tentang kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam. Dia berhujah bahawa kecemerlangan retorik Al-Quran adalah bukti asal-usul ilahi dan tiada tandingannya. Dr. Al-Shati menyediakan analisis terperinci tentang penggunaan alat sastra oleh Al-Quran dan kesannya kepada khalayaknya. Perkara utama, kefasihan. Bahasa Al-Quran tiada tandingan dalam keindahan dan ketepatannya, memikat pendengarnya dan menyampaikan mesejnya dengan berkesan. Koherensi. Ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dengan cara yang mewujudkan keseluruhan yang harmoni, menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan. Makna yang mendalam. Mesej Al-Quran adalah mendalam dan pelbagai, menangani pelbagai aspek kehidupan dan kerohanian manusia. Kesimpulan kajian moden tentang mukjizat Al-Quran memberikan perspektif baru tentang kemustahilan dan asal-usul ilahi. Ulama seperti Dr. Muhammad Abdullah Drez, Sayyid Qutb, dan Dr. Aisyah binti Al-Shati telah menyumbang dengan ketara kepada pemahaman mukjizat Al-Quran, menonjolkan ketepatan saintifik, kecemerlangan sastra, dan kesan retoriknya. Analisis mereka telah memperkayakan penghargaan kita terhadap sifat ajaib Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Semoga penerokaan kajian moden ini mendalami pemahaman dan penghargaan anda terhadap mukjizat Al-Quran. Bab 5. Kesimpulan sifat komprehensif mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran menyeluruh merangkumi aspek retorial, saintifik, perundangan, dan kenabian. Setiap aspek berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan kemustahilannya. Soalan yang meniupkan, bagaimanakah pelbagai aspek mukjizat Al-Quran saling melengkapi? Apakah kepentingan setiap aspek dalam memahami sifat mukjizat Al-Quran? Penjelasan. Mukjizat Al-Quran adalah pelbagai rupa, merangkumi pelbagai dimensi yang menyerlahkan asal-usul ketuhanan dan kemustahilannya. Setiap aspek, retorik, saintifik, perundangan, dan kenabian berfungsi sebagai bukti sifat ajaib Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Sifat menyeluruh mukjizat Al-Quran menggariskan asal-usul ilahi dan kemustahilannya. Perkara utama, keajaiban retorik, kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam Al-Quran menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan. Keajaiban saintifik, penerangan tepat Al-Quran tentang fenomena alam yang tidak diketahui pada masa wahyunya, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi. Keajaiban perundangan, sistem perundangan Al-Quran yang komprehensif dan adil menangani keperluan semua masa dan tempat, berfungsi sebagai bukti sifatnya yang ajaib. Mukjizat kenabian, ramalan tepat Al-Quran tentang peristiwa masa depan yang telah menjadi kenyataan, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi dan sifat mukjizatnya. Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Al-Quran adalah keajaiban abadi yang terus mencabar keupayaan manusia. Mesejnya yang abadi, makna yang mendalam, dan penerangan yang tepat tentang fenomena semula jadi berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan dan sifatnya yang ajaib. Soalan yang merangsang pemikiran, bagaimanakah sifat kekal Al-Quran menyumbang kepada keajaibannya? Apakah beberapa contoh mesej abadi dan makna yang mendalam? Penjelasan. Sifat kekal Al-Quran adalah bukti sifat ajaib dan asal-usul ilahi. Mesejnya yang abadi, makna yang mendalam, dan penerangan yang tepat tentang fenomena semula jadi terus mencabar keupayaan manusia dan memberi inspirasi kepada kepercayaan terhadap asal-usul ketuhanannya. Perkaitan dan kesan Al-Quran yang berkekalan terhadap kehidupan manusia dan masyarakat menggariskan sifatnya yang ajaib. Perkara utama, mesej abadi. Mesej Al-Quran adalah abadi dan relevan kepada semua generasi, menangani pelbagai aspek kehidupan dan kerohanian manusia. Makna yang mendalam. Makna Al-Quran adalah mendalam dan pelbagai, memberikan bimbingan dan inspirasi kepada orang beriman. Penerangan yang tepat. Penerangan tepat Al-Quran tentang fenomena alam yang tidak diketahui pada masa wahyunya, berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan dan sifat mukjizatnya.
Akhir fikiran, mukjizat Al-Quran adalah konsep pelbagai rupa yang merangkumi aspek retorik, saintifik, perundangan, dan kenabian. Dengan meneroka aspek-aspek ini, kita mendapat penghargaan yang lebih mendalam tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Buku ini bertujuan untuk menyediakan penerokaan yang berstruktur dan menarik tentang kemustahilan Al-Quran dan sifatnya yang ajaib, menjemput pembaca untuk menyelidiki keajaibannya dan mendalami pemahaman mereka tentang mesej-mesej yang mendalam. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada asal-asal usul ilahi. Bab 6. Aplikasi dan refleksi praktikal. Memahami mukjizat Al-Quran bukan sekadar latihan akademik. Ia mempunyai aplikasi dan implikasi praktikal yang mendalam untuk orang beriman. Bab ini meneroka bagaimana pengetahuan tentang mukjizat Al-Quran boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, meningkatkan iman, kefahaman, dan amalan seseorang. Ia juga menyediakan soalan dan aktiviti reflektif untuk mendalami penglibatan Anda dengan sifat ajaib Al-Quran. 6. Meningkatkan iman melalui mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran berfungsi sebagai cara yang kuat untuk meningkatkan iman seseorang. Dengan merenungkan kemustahilannya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian, orang percaya boleh mengukuhkan keyakinan mereka terhadap asal-usul ilahi dan kebenaran mesejnya. Soalan reflektif, bagaimanakah memahami mukjizat Al-Quran menguatkan iman Anda? Apakah aspek khusus keajaiban Al-Quran yang paling bergema dengan Anda? Petua praktikal, refleksi, biasa, luangkan masa secara berkala untuk merenungkan keajaiban Al-Quran. Baca dan renungkan ayat-ayatnya dengan mempertimbangkan maknanya yang mendalam dan sifat ajaib gubahannya. Kalangan belajar, sertai atau bentuk lingkaran belajar dengan rakan seiman untuk membincangkan mukjizat Al-Quran. Kongsi pandangan, tanya soalan dan belajar daripada satu sama lain. Mencari ilmu, terus-menerus mencari ilmu tentang mukjizat Al-Quran. Baca buku, menghadiri kuliah, dan berinteraksi dengan sarjana untuk mendalami pemahaman Anda. 6. Mandu menerapkan hikmah Al-Quran dalam kehidupan seharian. Kebijaksanaan perundangan Al-Quran memberikan panduan praktikal untuk kehidupan seharian. Sistem perundangannya yang komprehensif dan adil menangani pelbagai aspek kewujudan manusia, menawarkan penyelesaian kepada cabaran pribadi, sosial, dan ekonomi. Soalan praktikal. Bagaimanakah Anda boleh menerapkan kebijaksanaan perundangan Al-Quran dalam kehidupan seharian Anda? Apakah ayat atau prinsip khusus yang membimbing tindakan dan keputusan Anda? Petua praktikal, kelakuan beretika, patuhi garis panduan etika Al-Quran dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Amalkan kejujuran, kebaikan, dan kesabaran dalam semua interaksi Anda. Keadilan sosial, menggalakkan keadilan sosial dengan membela hak mereka yang tertindas dan terpinggir. Al-Quran menekankan kepentingan kesaksamaan dan belas kasihan dalam interaksi manusia. Keadilan ekonomi, ikut prinsip Al-Quran tentang keadilan ekonomi. Elakkan riba, terlibat dalam pemberian amal, dan pastikan transaksi ekonomi Anda adil dan tulus. 6. Terlibat dengan mukjizat saintifik Al-Quran. Ketepatan saintifik Al-Quran adalah bukti asal-usul ilahi. Melibatkan diri dengan keajaiban saintifiknya boleh mendalami penghargaan Anda terhadap kebijaksanaannya yang mendalam dan keharmonian antara iman dan akal. Soalan saintifik. Bagaimanakah fakta saintifik dalam Al-Quran meningkatkan pemahaman Anda tentang mukjizatnya? Apakah fenomena saintifik yang disebut dalam Al-Quran yang menarik minat Anda? Petua praktikal, kajian saintifik, kaji fakta-fakta saintifik yang disebut dalam Al-Quran dan pengesahan modennya. Ini boleh mendalami pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran dan keharmonian antara iman dan akal. Bacaan reflektif, baca Al-Quran dengan lensa saintifik, merenungkan penerangannya tentang fenomena semula jadi dan penjajarannya dengan penemuan saintifik moden. Perbincangan, terlibat dalam perbincangan dengan rakan-rakan seiman dan saintis tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Kongsi pandangan dan terokai persimpangan iman dan sains. 6.4 Mendalami kefahaman melalui wawasan kenabian. Ramalan tepat Al-Quran tentang peristiwa masa depan berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi dan wawasan kenabiannya. Merenungkan ramalan ini boleh mendalami pemahaman Anda tentang sifat ajaib Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Soalan kenabian. Bagaimanakah ramalan tepat Al-Quran menyumbang kepada pemahaman Anda tentang mukjizatnya? Apakah ramalan khusus dan pemenuhannya yang bergema dengan Anda? Petua praktikal, kajian sejarah, kaji penggenapan sejarah ramalan Al-Quran.
Ini boleh mendalami pemahaman Anda tentang pandangan kenabian dan sifat ajaibnya. Meditasi reflektif. Renungkan ramalan Al-Quran dan implikasinya terhadap kehidupan Anda dan dunia. Renungkan bagaimana ramalan ini meningkatkan iman dan pemahaman Anda. Refleksi komuniti. Terlibat dalam refleksi komuniti mengenai ramalan Al-Quran. Kongsi pandangan dan bincangkan kepentingan ramalan ini dengan rakan seiman. 6 aktiviti untuk penglibatan yang lebih mendalam. Untuk mendalami penglibatan Anda dengan mukjizat Al-Quran, pertimbangkan aktiviti berikut. Aktiviti 1. Jurnal reflektif. Simpan jurnal reflektif di mana Anda menulis pemikiran, pandangan dan soalan Anda tentang keajaiban Al-Quran. Renungkan ayat-ayat tertentu, maknanya dan kesannya terhadap kehidupan Anda. Aktiviti 2. Perbincangan kumpulan bentuk atau sertai perbincangan kumpulan mengenai mukjizat Al-Quran. Kongsi refleksi Anda, tanya soalan dan belajar daripada satu sama lain. Ini boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap sifat ajaib Al-Quran. Aktiviti 3. Projek penyelidikan. Menjalankan projek penyelidikan mengenai aspek tertentu keajaiban Al-Quran. Kemukakan penemuan Anda dalam laporan atau pembentangan, berkongsi pandangan Anda dengan orang lain. Aktiviti 4. Ekspresi artistik, nyatakan pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran melalui seni, puisi atau muzik. Ini boleh mendalami penglibatan Anda dengan sifat ajaib Al-Quran dan meningkatkan penghargaan Anda terhadap mesej-mesejnya yang mendalam. Kesimpulan, mukjizat Al-Quran bukan sekadar konsep akademik. Ia mempunyai aplikasi dan implikasi praktikal yang mendalam untuk orang beriman. Dengan merenungkan kemustahilannya, ketepatan saintifik, kebijaksanaan perundangan, dan pandangan kenabian, orang percaya boleh meningkatkan iman, pemahaman, dan amalan mereka. Melibatkan diri dengan keajaiban Al-Quran melalui soalan reflektif, petua praktikal dan aktiviti boleh mendalami penghargaan Anda terhadap mesej yang mendalam dan perkaitan yang berkekalan. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada asal-usul ilahi. Bab 7. Soalan lazim dan penerokaan lebih lanjut. Semasa Anda menyelidiki lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran, adalah wajar untuk mempunyai soalan dan mendapatkan penjelasan lanjut. Bab ini membincangkan beberapa soalan lazim tentang mukjizat Al-Quran dan menyediakan sumber untuk penerokaan lebih lanjut. Sama ada Anda seorang sarjana berpengalaman atau pemula yang ingin tahu, bab ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anda dan membimbing Anda dalam perjalanan penemuan Anda. 7.1 soalan yang kerap ditanya. 7.1. Apa yang menjadikan Al-Quran tiada tandingan? Al-Quran dianggap tiada tandingan kerana gabungan unik kefasihan, koheren, makna yang mendalam dan kebijaksanaan ilahi. Kecemerlangan sastranya, ketepatan saintifik, kelengkapan perundangan, dan pandangan kenabian membezakannya daripada mana-mana gubahan manusia. Cabaran untuk menghasilkan teks yang serupa seperti yang dikemukakan oleh Al-Quran sendiri masih belum dipenuhi. Seterusnya menekankan kemustahilannya. Soalan reflektif. Bagaimana gabungan unik kefasihan, koheren dan makna mendalam dalam Al-Quran menyumbang kepada kemustahilannya? 7.2. Bagaimanakah ketepatan saintifik Al-Quran berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi? Al-Quran mengandungi huraian tentang fenomena alam semula jadi yang tidak diketahui pada masa wahyunya, tetapi sejak itu telah disahkan oleh sains moden. Fakta-fakta saintifik ini, seperti peringkat perkembangan embrio manusia, pengembangan alam semesta, dan pembentukan gunung, berfungsi sebagai bukti asal-usul ketuhanan Al-Quran dan sifatnya yang ajaib. Soalan saintifik. Bolehkah Anda fikirkan fenomena saintifik lain yang disebut dalam Al-Quran yang telah disahkan oleh sains moden? Bagaimanakah fenomena ini meningkatkan pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran? 7.13. Apakah kepentingan mukjizat perundangan Al-Quran? Keajaiban perundangan Al-Quran terletak pada sistem perundangan yang komprehensif dan adil, yang menangani pelbagai aspek kehidupan manusia. Undang-undangnya yang meliputi kelakuan peribadi, interaksi sosial, transaksi ekonomi, dan tadbir urus, direka untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan adil. Keupayaan Al-Quran untuk menangani keperluan semua masa dan tempat adalah bukti sifat ajaib dan asal-usul ilahi. Soalan perundangan. Bagaimanakah undang-undang Al-Quran mengenai kelakuan peribadi, interaksi sosial, dan transaksi ekonomi menyumbang kepada penciptaan masyarakat yang harmoni dan adil? Bolehkah Anda fikirkan contoh-contoh khusus daripada Al-Quran yang menggambarkan perkara ini? 7.14. Bagaimanakah ramalan kenabian Al-Quran berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi?
Ramalan tepat Al-Quran tentang peristiwa masa depan yang telah menjadi kenyataan berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi dan sifat ajaibnya. Ramalan ini, seperti kemenangan orang Rom ke atas Parsi, pemeliharaan Al-Quran dan penyebaran Islam, menggariskan wawasan kenabian Al-Quran dan kaitannya yang berkekalan. Soalan kenabian. Bagaimanakah penggenapan ramalan Al-Quran, seperti kemenangan orang Rom dan penyebaran Islam, meningkatkan pemahaman tentang asal-usul ilahi dan sifat ajaibnya? 72. Sumber untuk penerokaan lanjut. Untuk mendalami pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran, pertimbangkan untuk meneroka sumber berikut. 72. Buku Ijaz Al-Quran oleh Abu Bakar Al-Bakilani. Karya asas ini menyediakan analisis terperinci tentang kemustahilan Al-Quran dan menangani pelbagai kritikan. Al-Muhassal oleh Fakhr al-Din Razi. Buku ini membincangkan keajaiban Al-Quran, menekankan gaya sastranya yang unik dan kesannya kepada pendengar. Al-Kashaf oleh Mahmud Al-Zamaksyari. Penafsiran ini memberikan contoh daripada Al-Quran untuk menggambarkan mukjizat retoriknya dan menganalisis penggunaan alat sastranya. Berita besar oleh Dr. Muhammad Abdul Raz. Karya moden ini membincangkan mukjizat saintifik Al-Quran dan penerangan yang tepat tentang fenomena alam. Penggambaran artistik oleh Sayyid Qutb. Buku ini menganalisis keajaiban sastra Al-Quran, menonjolkan penggunaan imejan, simbolisme dan alat retoriknya. Mukjizat Retorik oleh Dr. Aisyah binti Al-Shati. Penerokaan menyeluruh mukjizat retorik Al-Quran ini membincangkan kefasihan, koheren dan makna yang mendalam. 7.22 Kursus dan kuliah. Dalam talian Universiti Al-Azhar menawarkan kursus dalam talian mengenai keajaiban Al-Quran, menyediakan analisis mendalam dan pandangan ilmiah. Universiti dalam talian Islam menyediakan kuliah dan kursus mengenai keajaiban Al-Quran meliputi pelbagai aspek dan pengajian moden. Saluran YouTube, saluran seperti The Dean Show dan Mufti Menk menawarkan ceramah dan perbincangan tentang keajaiban Al-Quran, menyediakan kandungan yang boleh diakses dan menarik. 7.23 Jurnal dan artikel akademik. Jurnal Pengajian Al-Quran menerbitkan artikel ilmiah mengenai mukjizat Al-Quran, meliputi pelbagai aspek dan kajian moden. Jurnal Pengajian Islam menyediakan analisis dan penyelidikan yang mendalam mengenai mukjizat Al-Quran, menawarkan pandangan daripada ulama terkemuka. Academia.edu, platform di mana para ulama berkongsi penyelidikan dan penerbitan mereka mengenai keajaiban Al-Quran, menyediakan banyak sumber akademik. 2. Melibatkan diri dengan komuniti. Melibatkan diri dengan komuniti boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap keajaiban Al-Quran. Pertimbangkan aktiviti berikut. 2.31 Bulatan kajian sertai atau bentuk lingkaran belajar dengan rakan-rakan seiman untuk membincangkan mukjizat Al-Quran. Kongsi pandangan, tanya soalan dan belajar daripada satu sama lain. Ini boleh mendalami pemahaman Anda dan meningkatkan penglibatan Anda dengan sifat ajaib Al-Quran. 2.22 Bengkel dan seminar. Menghadiri bengkel dan seminar mengenai mukjizat Al-Quran. Acara ini memberi peluang untuk belajar daripada sarjana, melibatkan diri dalam perbincangan dan mendalami pemahaman Anda. Cari acara tempatan atau webinar dalam talian yang memberi tumpuan kepada keajaiban Al-Quran. 7. Refleksi komuniti. Terlibat dalam refleksi komuniti tentang keajaiban Al-Quran. Kongsi pandangan Anda, bincangkan ayat-ayat tertentu dan terokai implikasi sifat mukjizat Al-Quran dengan rakan seiman. Ini boleh meningkatkan pemahaman Anda dan menguatkan iman Anda. Kesimpulan mukjizat Al-Quran adalah konsep yang mendalam dan pelbagai rupa yang mengundang penerokaan dan refleksi. Dengan menjawab soalan lazim, menyediakan sumber untuk penerokaan lebih lanjut dan melibatkan diri dengan komuniti, Anda boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda tentang sifat ajaib Al-Quran. Semoga perjalanan penemuan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada asal-usul ilahi. Dengan hormat yang ikhlas, nama awal, tarikh 12/2. Seterusnya, bab lab, glosari dan rujukan. Untuk membantu pemahaman Anda dan penerokaan lebih lanjut tentang mukjizat Al-Quran, bab ini menyediakan glosari istilah utama dan senarai rujukan yang komprehensif. Sumber-sumber ini akan membantu Anda menavigasi kerumitan keajaiban Al-Quran dan mendalami penglibatan Anda dengan mesej-mesejnya yang mendalam. Glosari istilah utama mukjizat. Mujizah, peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh seorang nabi untuk membuktikan kenabian mereka. Ia berfungsi sebagai tanda daripada Tuhan untuk mengesahkan mesej nabi dan mencabar orang-orang kafir. Ijaz, kemustahilan Al-Quran.
Ia merujuk kepada sifat Al-Quran yang unik dan ajaib, yang menjadikannya mustahil bagi manusia untuk meniru. Karamat, perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kudus sebagai tanda kedekatan mereka dengan Tuhan. Tidak seperti mukjizat, karamat tidak digunakan sebagai bukti kenabian dan boleh disembunyikan. Nazm, koheren dan kesaling hubungan ayat-ayat Al-Quran. Ia merujuk kepada keseluruhan harmoni yang dicipta oleh kesaling hubungan ayat-ayat Al-Quran, menjadikannya teks yang unik dan tiada tandingan. Peranti retorik, teknik sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan berkesan. Al-Quran menggunakan pelbagai alat retorik seperti metafora, perumpamaan, dan soalan retorik untuk meningkatkan kesan dan resonansinya. Keajaiban saintifik, penerangan yang tepat tentang fenomena semula jadi dalam Al-Quran yang tidak diketahui pada masa wahyunya, tetapi sejak itu telah disahkan oleh sains moden. Keajaiban perundangan, sistem perundangan Al-Quran yang komprehensif dan adil, yang menangani pelbagai aspek kehidupan manusia dan mewujudkan masyarakat yang harmoni dan adil. Mukjizat kenabian, ramalan tepat tentang peristiwa masa depan dalam Al-Quran yang telah menjadi kenyataan, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi dan sifat ajaibnya. Rujukan kajian sejarah Al-Baqilani, Abu Bakar, Ijaz Al-Quran. Karya asas oleh Abu Bakar Al-Baqilani ini memberikan analisis terperinci tentang kemustahilan Al-Quran dan menangani pelbagai kritikan. Ia merupakan sumber utama untuk memahami perkembangan sejarah konsep ijaz. Al-Razi, Fakhr al-Din, Al-Muhassal. Karya Fakhr al-Din Al-Razi membincangkan keajaiban Al-Quran, menekankan gaya sastranya yang unik dan kesannya kepada pendengar. Ia memberikan pandangan yang berharga tentang kecemerlangan retorik Al-Quran. Al-Zamakhsyari, Al-Kashaf. Penafsiran Mahmud Al-Zamakhsyari memberikan contoh-contoh daripada Al-Quran untuk menggambarkan mukjizat retoriknya. Ia menganalisis penggunaan alat sastra oleh Al-Quran dan kesannya terhadap mesejnya. Al-Jurjani, Abd al-Kahir. Dalail al-Ijaz. Teori Nazm al-Kahir Al-Jurjani menerangkan ketidakupayaan Al-Quran dengan menonjolkan koheren dan kesaling hubungan ayat-ayatnya. Ia merupakan sumbangan yang signifikan pada pemahaman tentang mukjizat Al-Quran. Pengajian Moden Draz, Muhammad Abdullah. Berita baik. Karya Dr. Muhammad Abdullah Draz membincangkan mukjizat saintifik Al-Quran, menonjolkan penerangan yang tepat tentang fenomena alam dan pengesahan saintifik moden mereka. Qut Sayyid, penggambaran artistik. Analisis Sayyid Qut tentang mukjizat sastra Al-Quran memberikan pandangan berharga tentang penggunaan imejan, simbolisme, dan alat retoriknya. Ia menekankan gaya sastra Al-Quran yang unik dan tiada tandingan. Al-Shati, Aish, keajaiban retorik. Penerokaan komprehensif Dr. Aisyah binti Al-Shati tentang mukjizat retorik Al-Quran membincangkan kefasihan, koheren, dan makna yang mendalam. Ia memberikan analisis terperinci tentang kecemerlangan sastra Al-Quran. Sumber tambahan. Jurnal Pengajian Al-Quran menerbitkan artikel ilmiah mengenai mukjizat Al-Quran, meliputi pelbagai aspek dan kajian moden. Ia merupakan sumber yang berharga untuk penyelidikan akademik dan analisis mendalam. Jurnal Pengajian Islam menyediakan analisis dan penyelidikan yang mendalam mengenai mukjizat Al-Quran, menawarkan pandangan daripada ulama terkemuka. Ia merupakan sumber utama untuk penerokan ilmiah tentang sifat ajaib Al-Quran. Academia.edu, platform di mana para ulama berkongsi penyelidikan dan penerbitan mereka mengenai mukjizat Al-Quran. Ia menyediakan banyak sumber akademik dan pandangan daripada pakar dalam bidang tersebut. Kesimpulan glosari dan rujukan yang disediakan dalam bab ini berfungsi sebagai sumber yang berharga untuk mendalami pemahaman dan penerokan anda tentang keajaiban Al-Quran. Dengan membiasakan diri dengan istilah utama dan melibatkan diri dengan karya ilmiah, anda boleh meningkatkan penghargaan terhadap kemustahilan Al-Quran dan kesannya yang mendalam passion masyarakat. Semoga perjalanan penerokaan ini membawa anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman anda kepada asal-ul ilahi. Epilog, perjalanan penemuan yang tidak berkesudahan. Semasa kita mengakhiri penerokaan kita tentang mukjizat Al-Quran, adalah penting untuk menyedari bahawa perjalanan penemuan tidak berkesudahan. Al-Quran dengan makna yang mendalam dan sifatnya yang ajaib terus memberi inspirasi, mencabar dan menyedarkan orang beriman merentasi generasi. Epilog ini menjemput anda untuk terus bertanya soalan, kekal ingin tahu dan meneruskan perjalanan penerokaan dan refleksi anda. Mengejar pengetahuan yang tidak berkesudahan. Kajian mukjizat Al-Quran adalah mengejar ilmu yang tidak berkesudahan.
Setiap ayat, setiap perkataan dan setiap peranti sastra mempunyai lapisan makna yang menunggu untuk didedahkan. Apabila Anda mendalami Al-Quran, Anda akan mendapati bahawa sentiasa ada lebih banyak yang perlu dipelajari, lebih banyak untuk difahami, dan lebih banyak untuk dihargai. Soalan yang membingungkan, bagaimanakah pengejaran ilmu yang tidak berkesudahan dalam mempelajari Al-Quran memperkayakan kefahaman dan iman Anda? Apakah pandangan baharu yang telah Anda perolehi dan apakah soalan yang masih belum terjawab? Refleksi. Mukjizat Al-Quran bukanlah konsep statik, tapi penerokaan yang dinamik dan sentiasa berkembang. Setiap kali Anda terlibat dengan Al-Quran dan membawa perspektif pengalaman pandangan baharu, penglibatan berterusan ini memperkayakan pemahaman Anda di fosil iman. Pendekatan kanungut sebagai syatus pandang. Kuasa rasa ingin tahu adalah penggerak di sebalik penerokaan keajaiban Al-Quran. Ia adalah percikan yang mencetuskan keinginan untuk belajar, mempersoalkan dan mencari makna yang lebih mendalam. Terima rasa ingin tahu Anda dan biarkan ia membimbing Anda dalam perjalanan penemuan Anda. Soalan yang meniupkan. Bagaimanakah rasa ingin tahu Anda telah membentuk pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran? Apakah soalan yang timbul daripada penerokaan Anda dan bagaimana Anda berusaha menjawabnya? Refleksi. Rasa ingin tahu adalah hadiah yang memastikan minda aktif dan hati terbuka. Ia menggalakkan Anda untuk bertanya soalan, mencari jawapan, dan melibatkan diri dengan Al-Quran pada tahap yang lebih mendalam. Dengan memeluk rasa ingin tahu Anda membuka diri Anda kepada pandangan baharu, pemahaman baharu, dan penghargaan yang lebih mendalam terhadap sifat ajaib Al-Quran. Kepentingan refleksi. Refleksi ialah aspek penting dalam perjalanan penemuan. Ia membolehkan Anda menghayati apa yang telah Anda pelajari, berhubung dengan Al-Quran pada tahap pribadi dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan Anda. Luangkan masa untuk merenungkan apa yang telah Anda baca, untuk merenungkan maknanya, dan untuk mempertimbangkan implikasinya terhadap iman dan amalan Anda. Soalan. Tidak bersudahan, bagaimanakah refleksi mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran? Apakah pandangan yang telah Anda perolehi melalui refleksi dan bagaimana ia mempengaruhi iman dan amalan Anda? Refleksi. Refleksi ialah proses internalisasi dan integrasi. Ia membolehkan Anda mengambil apa yang telah Anda pelajari dan menjadikannya sebahagian daripada keberadaan Anda. Melalui refleksi, Anda boleh berhubung dengan Al-Quran pada tahap yang lebih mendalam, memperoleh pandangan dan pemahaman yang memperkayakan iman Anda dan membimbing tindakan Anda. Komuniti orang beriman. Perjalanan penemuan bukanlah perjalanan bersendirian. Ia diperkaya oleh komuniti orang percaya yang berkongsi rasa ingin tahu, soalan dan pandangan Anda. Libatkan diri dengan rakan seiman, kongsi renungan Anda, dan belajar daripada satu sama lain. Bersama-sama, Anda boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran. Soalan yang merangsang pemikiran. Bagaimanakah melibatkan diri dengan komuniti orang beriman meningkatkan pemahaman dan penghargaan Anda terhadap mukjizat Al-Quran? Apakah pandangan dan perspektif yang telah Anda perolehi daripada orang lain dan bagaimanakah ia mempengaruhi perjalanan penemuan Anda? Refleksi. Komuniti orang percaya adalah sumber sokongan, inspirasi, dan pencerahan. Dengan melibatkan diri dengan orang lain, Anda boleh memperoleh cerapan baharu, mencabar andaian Anda dan mendalami pemahaman Anda. Perjalanan penemuan bersama adalah kuasa kuat yang menguatkan iman dan memperkayakan penerokaan keajaiban Al-Quran. Teruskan bertanya. Soalan perjalanan penemuan didorong oleh soalan. Teruskan bertanya soalan, teruskan mencari jawapan, dan teruskan meneroka kedalaman mukjizat Al-Quran. Setiap soalan adalah satu langkah ke hadapan. Setiap jawapan wahyu dan setiap penerokaan adalah bukti sifat ajaib Al-Quran. Soalan wow, apakah soalan yang terus membingungkan dan memberi inspirasi kepada Anda dalam perjalanan penemuan Anda? Bagaimanakah soalan-soalan ini mendorong penerokaan Anda dan mendalami pemahaman Anda tentang mukjizat Al-Quran? Refleksi. Soalan adalah nadi perjalanan penemuan. Mereka memastikan minda aktif, hati terbuka, dan semangat terlibat. Dengan mengekalkan soalan, Anda memastikan bahawa perjalanan penerokaan Anda tidak berkesudahan, sentiasa memperkayakan dan selama-lamanya memberi inspirasi. Kesimpulan keajaiban Al-Quran ialah perjalanan penemuan yang tidak berkesudahan, mengejar pengetahuan yang berterusan, dan penerokaan iman sepanjang hayat.
Dengan mengekalkan soalan-soalan, merangkul rasa ingin tahu Anda, terlibat dalam refleksi dan berhubung dengan komuniti orang beriman, Anda boleh mendalami pemahaman dan penghargaan Anda tentang sifat ajaib Al-Quran. Semoga pada perjalanan ini membawa Anda lebih dekat kepada keajaiban Al-Quran dan mengukuhkan iman Anda kepada asal-usul ilahi. Semoga soalan Anda tidak pernah berhenti, rasa ingin tahu Anda tidak pernah berkurangan, dan perjalanan penemuan Anda tidak pernah berakhir. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Setiap pelosok bumi menyimpan pemandangan menakjubkan yang menunggu untuk ditemui. Dari puncak gunung tertinggi hingga ke dasar lautan terdalam. Dari hamparan kosmos yang luas, di mana bintang-bintang dan planet menari dalam balet angkasa, hingga ke sel tunggal yang rumit. Alam semesta dalam bentuk miniatur, kita dikelilingi oleh ciptaan-ciptaan yang menakjubkan. Kepelbagaian dan keindahan alam adalah bukti kebesaran kuasa yang bekerja. Namun, ada fenomena yang melampaui batas kewajaran dan memasuki alam keajaiban. Detik-detik ini, yang jarang dan mendalam, membuat kita kagum dan termenung. Keajaiban pada dasarnya menentang penjelasan manusia, menunjukkan kepada kuasa yang lebih besar daripada diri kita. Ia mencabar pemahaman kita dan mengajak kita untuk merenungkan misteri kewujudan. Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu berdiri sebagai keajaiban sedemikian, bukti abadi bagi yang ilahi. Kata-katanya telah bergema sepanjang zaman, menyentuh kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui tabir biasa dan merenungkan yang luar biasa. Setiap ayat mengajak kita bermuhasabah, mendorong kita untuk mencari makna dan kebenaran yang lebih dalam. Apa yang menjadikan Al-Quran itu ajaib? Apa istimewanya kitab ini sehingga dapat memikat hati dan minda selama berabad-abad? Apa yang membezakannya daripada karya tangan dan minda manusia? Jawapannya terletak pada susunannya yang unik dan kesannya yang mendalam. Jawapannya tidak terletak pada satu aspek sahaja, tetapi pada gabungan pelbagai elemen yang saling berkaitan. Keindahan bahasanya, pandangan saintifiknya, kebijaksanaan perundangannya, dan ramalan nubuatannya, semuanya bergabung untuk membentuk sebuah mahakarya. Keindahan bahasanya, pandangan saintifiknya, kebijaksanaan perundangannya, dan ramalan nubuatannya, semuanya bergabung untuk membentuk sebuah mahakarya yang telah memikat hati dan minda selama berabad-abad. Kefasihan dan kedalaman Al-Quran tidak tertandingi. Ia adalah kitab yang mencabar, memberi inspirasi, dan mengubah. Ajarannya telah membimbing individu dan masyarakat, menawarkan jalan menuju pencerahan rohani dan moral. Al-Quran tidak segan silu untuk mengisytiharkan sifat ajaibnya sendiri. Ia dengan berani menegaskan asal-usulnya yang ilahi dan mengajak semua orang untuk mengkaji dakwaannya. Ia mengajak penelitian, mendesak manusia untuk menghasilkan walaupun satu surah seperti itu. Cabaran ini yang dikenali sebagai tahaddi telah bertahan dalam ujian masa. Cabaran ini yang dikeluarkan lebih 1000 tahun yang lalu masih belum terjawab. Para sarjana dan skeptis sama-sama telah mencuba, tetapi tidak ada yang berjaya meniru kualitinya yang unik. Keistimewaan Al-Quran bukan sahaja terletak pada kefasihannya, tetapi juga pada kedalamannya. Kemampuannya untuk berbicara dengan keadaan manusia merentasi masa dan budaya. Pesannya bergema dengan orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat. Semasa kita memulakan penerokaan sifat ajaib Al-Quran ini, marilah kita mendekatinya dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu. Marilah kita bersedia untuk mengungkap lapisan kebijaksanaan yang dikandungnya. Marilah kita mendalami ayat-ayatnya, mencari pemahaman dan pencerahan. Setiap ayat adalah pintu gerbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kewujudan. Perjalanan ini menjanjikan untuk merangsang intelektual dan memperkaya rohani. Semasa kita menelusuri ajarannya, kita mungkin menemui jawaban kepada soalan-soalan yang tidak pernah kita fikirkan untuk ditanyakan. Tantangan Al-Quran untuk menghasilkan karya seperti itu bukanlah sekadar dakwaan sombong. Ini adalah ajakan mendalam yang telah bergema sepanjang koridor waktu, menyeru umat manusia untuk mendalami bahasa, struktur, dan kedalamannya yang tak tertandingi. Tantangan ini bukan hanya tentang kata-kata di halaman. Ini tentang jalinan makna yang rumit, simfoni bunyi, dan pesan mendalam yang beresonansi dalam ayat-ayatnya. Sejak awal wahyu, kefasihan Al-Quran membuat pendengarnya terpesona. Irama yang ritmis, kebijaksanaan yang mendalam, dan keindahan ayat-ayatnya memikat hati dan pikiran. Bahkan mereka yang menentang pesannya terpikat oleh keindahannya.
Kata-kata Al-Quran melampaui penentangan belaka, menyentuh inti emosi dan intelek manusia. Orang-orang Arab yang terkenal dengan penguasaan bahasanya terdiam oleh aliran ritmis dan citra yang kuat. Tradisi puisi dan kefasihan mereka yang kaya tidak ada bandingannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Para sarjana dan penyair sepanjang sejarah telah berusaha untuk meniru gaya dan pengaruh Al-Quran, tetapi usaha mereka gagal. Tantangan itu tetap tidak terpenuhi, sebuah bukti asal-usul Al-Quran yang unik dan ilahi. Ketidakmampuan menandingi Al-Quran yang sering disebut sebagai ijaz dalam bahasa Arab telah menjadi subjek kajian selama berabad-abad. Para sarjana telah mempelajari aspek linguistik, retorika, dan tematiknya, berusaha untuk memahami rahasia di balik kefasihannya yang tak tertandingi. Para sarjana Muslim awal mendedikasikan hidup mereka untuk memahami dan mengartikulasikan nuansa bahasa Al-Quran, mengakuinya sebagai tanda kepengarangan ilahi. Studi mereka yang cermat meletakkan dasar bagi tradisi tafsir Al-Quran dan analisis linguistik yang kaya. Seorang sarjana terkemuka, Al-Jurjani, dalam karyanya yang terkenal Dalail Al-Ijaz, dengan cermat menganalisis ciri-ciri linguistik Al-Quran. Dia mengeksplorasi ritme, skema rima, dan penggunaan metafora yang unik, menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini bersatu untuk menciptakan dampak yang tak tertandingi pada pembaca. Karya Al-Jurjani menyoroti keseimbangan dan harmoni yang rumit dalam ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan keahlian ilahi yang masuk ke dalam komposisinya. Analisisnya mengungkapkan lapisan makna dan kebijaksanaan mendalam yang tertanam dalam teks. Al-Zamakhshari, sarjana terkenal lainnya, menjelajahi perangkat retorika Al-Quran, menunjukkan kemampuannya untuk menyampaikan makna yang mendalam dengan keringkasan dan ketepatan yang luar biasa. Karyanya menekankan kemampuan Al-Quran untuk mengomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan berdampak. Para sarjana awal ini meletakkan dasar untuk memahami keajaiban linguistik Al-Quran. Upaya mereka telah berperan penting dalam melestarikan dan menjelaskan pesan ilahi untuk generasi mendatang. Mereka menyadari bahwa kekuatannya melampaui kefasihan belaka. Itu terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan kebenaran ilahi dengan kejelasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Ayat-ayat Al-Quran tidak hanya indah, they are profound, offering guidance and wisdom that transcends time and place. Karya mereka terus menginspirasi generasi sarjana yang terus mengungkap lapisan makna yang tertanam dalam ayat-ayat Al-Quran. Studi Al-Quran tetap menjadi bidang yang dinamis, dengan para sarjana dari seluruh dunia berkontribusi pada pemahaman kita tentang pesan ilahinya. Hari ini, dengan munculnya teknologi modern, para sarjana memiliki alat baru yang mereka miliki untuk menganalisis Al-Quran. Alat dan perangkat lunak digital memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih bernuansa tentang fitur linguistik dan retorikanya. Tantangan Al-Quran terus beresonansi, mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk terlibat dengan pesannya. Itu menyerukan kita untuk merenungkan, dan mencari kebijaksanaan ilahi yang terletak di dalam ayat-ayatnya. Di seluruh dunia, orang-orang menemukan penghiburan, bimbingan, dan inspirasi dalam Al-Quran. Pesannya melampaui batas budaya dan bahasa, menawarkan panggilan universal untuk iman, refleksi, dan pemahaman. Tantangan Al-Quran bukanlah sekedar fenomena sejarah. Itu adalah bukti hidup dan nyata dari asal-usulnya yang ilahi. Itu terus menginspirasi, menantang, dan membimbing umat manusia, menjembatani masa lalu dan masa kini dalam hubungan yang tak lekang oleh waktu. Keajaiban Al-Quran melampaui keindahan bahasanya. Kefasihan dan sifat puitisnya memikat hati orang-orang yang membacanya, tetapi ada lebih banyak lagi di balik permukaannya. Ia merangkumi spektrum ilmu yang luas, menawarkan pandangan dan kebijaksanaan yang merangkumi pelbagai bidang pengajian. Menyentuh subjek yang pelbagai seperti sejarah, undang-undang, etika, dan alam semula jadi, Al-Quran berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk manusia. Ia adalah kitab yang berbicara kepada jiwa manusia secara keseluruhan, menangani keperluan dan masalah individu dari pelbagai lapisan masyarakat. Memberikan panduan untuk individu, keluarga, dan masyarakat, Al-Quran menyediakan kerangka kerja untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Ajarannya relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu, bukti kebijaksanaan abadi dan relevansinya yang berkekalan. Pesan-pesan Al-Quran terus memberi inspirasi dan membimbing manusia, tanpa mengira era atau konteks di mana mereka hidup. Satu aspek yang menarik dari Al-Quran adalah ketepatan saintifiknya, yang telah menarik minat para sarjana dan saintis.
Walaupun diturunkan pada zaman ketika pemahaman saintifik terbatas, Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang selaras dengan penemuan saintifik modern, menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Rujukan Al-Quran tentang fenomena semula jadi, seperti pembentukan alam semesta dan perkembangan kehidupan, sangat konsisten dengan pengetahuan saintifik kontemporer. Daripada penerangan tentang perkembangan embrio yang memperincikan peringkat pertumbuhan manusia di dalam rahim, hingga sebutan tentang alam semesta yang mengembang, Al-Quran membicarakan realiti saintifik yang tidak diketahui pada masa ia diturunkan. Pandangan saintifik ini berfungsi sebagai peringatan tentang asal-usul Al-Quran yang ilahi dan relevansinya dengan semua aspek kehidupan. Kerangka undang-undang Al-Quran adalah bukti lain tentang asal-usulnya yang ilahi, menyediakan sistem undang-undang dan etika yang komprehensif. Sistem perundangan Islam yang berasal dari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW menawarkan kod tingkah laku yang terperinci untuk semua aspek kehidupan, dari tingkah laku pribadi hingga keadilan sosial. Ia menekankan keadilan, belas kasihan, dan pemeliharaan martabat manusia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan adil. Prinsip-prinsip undang-undang yang digariskan dalam Al-Quran memberikan cetak biru untuk masyarakat yang adil dan saksama, di mana hak semua individu dilindungi. Dengan mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, integriti, dan tanggung jawab sosial, Al-Quran memupuk rasa komuniti dan saling menghormati. Lebih-lebih lagi, naratif kenabian Al-Quran menawarkan pandangan yang mendalam tentang keadaan manusia, menyoroti perjuangan dan kejayaan generasi yang lalu. Kisah-kisah para nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa diceritakan bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sebagai pelajaran abadi dalam iman, ketekunan, dan akibat dari pilihan manusia. Naratif ini memberikan pelajaran berharga yang beresonansi dengan pembaca lintas generasi, menawarkan panduan dan inspirasi untuk menavigasi tantangan hidup. Kisah-kisah para nabi berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya iman, kesabaran, dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Naratif ini melampaui batas waktu dan budaya, menghubungkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan mendorong rasa kemanusiaan bersama. Beresonansi dengan pembaca lintas generasi, Ejauh terus menginspirasi nubeng bersaran zodisem bersing dan gen mek sempidan zewung mence. Menve.